Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah kami, Encik Muhammad Fahmi bin Sirun. Pada video kali ini, kami daripada kumpulan akan membentangkan hasil kerja kumpulan kami yang telah diberi tajuk Seni Mempertahankan Diri Masyarakat India. Akan tetapi, moleklah jika terlebih dahulu saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang dan diwakili oleh saya, Farahana binti Muhammad Asri, Muhammad Syafiq bin Ainul Isma, Nur Arisa binti Amin, Nur Syarina Syarim binti Muhammad Azari, dan yang terakhir adalah Sarah Ariana binti Ahmad Tajuddin. Maka dengan itu, mari kita melihat hasil kerja kumpulan ini. Sebelum kita menelusuri lebih lanjut, izinkan saya untuk memperceritakan mengenai asal-usul sejarah seni mempertahankan diri masyarakat India. Sejarah mempertahankan diri masyarakat India bermula ketika tamadun Indus. Ketika itu, berlakunya pertempuran 2 orang lelaki yang tertumpu kepada seorang wanita. Sejarawan menjumpai sebuah patung pelempar dari tapak lembah Indus. Di dalam kitab Veda, bahagian Danu Veda mengandungi rujukan kepada seni mempertahankan diri. Epik India mengandungi kisah pertempuran terawal yang menggunakan senjata dan tanpa tangan. Dewa-dewa Hindu-Buddha bukan sahaja dihormati tetapi menjadi pencetus kepada seni mempertahankan diri kerana mempunyai senjata peribadi mereka sendiri. Sebuah epik Hindu iaitu Mahabharata telah menceritakan mengenai pertempuran yang berpanjangan antara Arjuna dan Karna yang hanya menggunakan busur, pedang, batu, pokok dan juga bertumbuk. Mahabharata juga menceritakan tentang pejuang yang hanya bersenjatakan belati yang dapat mengalahkan singa. Seni pertempuran yang tidak bersenjata tertua direkodkan adalah di benua kecil India, iaitu diberi nama sebagai Malayunda atau Gusti Tempur. Dewa Hindu, Krishna menyampaikan dia kadang-kala terlibat dalam perlawanan gusti yang hanya menggunakan lutut ke dada, tumbukan ke kepala, tarik rambut dan cekik. Malayuda antara Dewa Bhima dan Dewa Jarasada telah berlangsung secara 27 hari. Dalam kesusasteraan Sanskrit, istilah Wandwa Yuddha merujuk kepada pertarungan yang melibatkan pertempuran antara 2 pahlawan dengan bukan tentera. Begitu juga Wandwa Yuddha antara Bali dan Dudubi iaitu syaitan dalam bentuk kerbau air berlangsung selama 45 hari. Sebuah manuskrip Hindu berkaitan undang-undang, Manusmriti mencatatkan bahawa jika jambul seseorang pahlawan terlepas semasa pertarungan, maka pihak lawan mestilah memberinya masa untuk mengikat rambutnya sebelum meneruskan. Pada abad ketiga, unsur-unsur daripada Yoga Sutra Patanjali serta penggerakan jari dalam tarian Nata telah dimasukkan ke dalam seni pertempuran. 10 gaya pertempuran sastra Vidya Utara dikatakan telah tercipta di kawasan yang berbeza berdasarkan haiwan dan Tuhan dan direka untuk geografi tertentu asal-usul mereka. Sehingga kini, masih lagi terdapat beberapa sekolah tarian klasik India masih lagi menggunakan seni tarian sebagai sebahagian daripada regimen seniman mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Fahmi selaku pensyarah kami dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya iaitu Nur Syarina Syarim binti Muhammad Azhari dan saya dari kumpulan 7. Tajuk kumpulan kami adalah Seni Mempertahankan Diri Kaum India. Di sini saya ingin memulakan penerangan tentang seni mempertahankan diri kaum India yang pertama iaitu silambam. Seni mempertahankan diri yang terkenal dalam kalangan masyarakat India adalah silambam yang menjadi satu tradisi dalam kalangan kaum India. Silambam yang dikenali sebagai silam Batam dalam kalangan masyarakat India merupakan seni bela diri berasaskan pertempuran tongkat bertradisikan Dravidian. Gaya ini dipercayai berasal 5,000 tahun dahulu dari Bukit Kurinji yang kini digelar sebagai Kerala iaitu sebuah negeri di India.
Seni silambam boleh dianggap antara seni mempertahankan diri yang tertua di dunia kerana wujudnya sejak dari zaman prasejarah sebelum kedatangannya kaum Aryan ke India lagi. Silambam sebahagian besar menunjukkan kepada tongkat. Silambam sebahagian besarnya merujuk kepada tongkat atau gaya tempur menggunakan tongkat. Panjang tongkat biasanya sekitar 1.68 meter iaitu 5,5 kaki. Saiz tongkat berkait dengan ketinggian pengguna silambam. Ia sepatutnya mencecah dahi sekitar 3 jari dari atas kepala. Sungguh pun panjang berlainan digunakan dalam keadaan berlainan. Kayu sepanjang 3 kaki yang dikenali sebagai sedi kuci boleh dibawa secara tersembunyi. Latihan berlainan diperlukan bagi mengendalikan tongkat yang berlainan kepanjangannya. Gaya biasa termasuk memegang tongkat pada satu hujung, tangan kanan hampir ke belakang, tangan kiri sekitar 40 cm 16 inci darinya. Kedudukan ini membenarkan pelbagai pergerakan badan dan tongkat termasuk serangan dan tangkisan yang rumit. Pengamal silambam bersenjata dan tidak bersenjata menggunakan beberapa pola pergerakan kaki, tangan dan badan berasaskan pergerakan haiwan terutamanya bentuk ular, helang dan monyet. Seterusnya, silambam juga mempunyai peraturan-peraturan yang tertentu seperti sukan-sukan yang lain untuk dipatuhi oleh para pemain. Antaranya ialah peserta hendaklah sentiasa bergerak sambil menggerakkan kayu dalam bulatan. Jika tidak berbuat demikian, peserta itu akan diberi keamaran di mana markah akan ditolak setelah diberi amaran sebanyak 3 kali. Kedua-dua tangan peserta harus memegang kayu tersebut ketika melakukan serangan terhadap lawannya. Markah tidak akan diberikan sekiranya peserta hanya menggunakan tangan sebelah untuk menyerang. Peserta yang bertanding hanya boleh menyentuh lawannya dengan kayunya di bahagian tertentu seperti bahu. Jika kayu peserta itu terjatuh kerana tergelincir, maka peserta itu boleh mengambil kayu dan meneruskan pertandingan tersebut. Seterusnya, dilampirkan contoh seni bela diri silambam yang dipraktikkan. Terima kasih. Seni bela diri masyarakat India yang kedua iaitu Kalaripayattu atau dikenali sebagai Kala merupakan salah satu seni bela diri asli di India dan dikenal sebagai ibu seni bela diri selain yang ada di India seperti Teyam, Velakali dan Kathakali. Seni bela diri Kalaripayattu terdiri atas gerakan, seni menggunakan pedang dan sedikit gerakan tari. Seni bela Kalari dipercayai berusia 3,000 tahun sekaligus menjadikan ia antara seni mempertahankan diri tertua di India yang masih dipraktik hingga kini. Seni bela diri Kalari berasal dari provinsi Kerala yang terletak di bahagian selatan negara India.
Seni bela diri kuno ini dipercayai berkait rapat dengan ilmu spiritual dan kepercayaan agama Hindu kerana terdapat dakwaan konon ia memiliki pelbagai keajaiban. Salah satu kelebihannya adalah meningkatkan spiritual dan memulihkan rohani serta diberi perlindungan. Media Al Jazeera pernah melaporkan bagaimana seorang nenek dari Kerala pada usia 78 tahun masih mengekalkan tradisi ini. Usaha murni seorang wanita bernama Meenakshi berjaya menarik minat golongan belia terutama wanita di tempatnya, menjadikan seni bela diri ini pilihan wanita di India. Sedikit sejarah ilmu bela diri Kalari. Perkataan Kalari Payattu adalah gabungan dari perkataan bahasa Malayalam. Dua kata dari Kalari bermaksud latihan atau medan perang dan Payattu bermaksud latihan seni mempertahankan diri. Sewaktu era kolonial, selepas Perang Kotayatu, British telah melarang segala jenis ilmu bela diri pada tahun 1804 kerana khawatir ilmu tersebut bakal mengancam pentadbiran Inggeris di India sekiranya lebih ramai rakyat tempatan memberontak. Namun, perkara yang tidak diingini oleh Inggeris pun berlaku apabila gerakan menentang pemerintahan Inggeris yang dipimpin oleh Pajhazi Raja. Larangan mempelajari ilmu bela diri masih dikuat kuasa, namun seni bela diri Kalari tetap diteruskan secara rahsia melalui gerakan bawah tanah. Ia mengalami kebangkitan besar pada abad ke-20, terutama setelah India merdeka dari Britain. Kini, masyarakat India lebih menghargai dan mula menyedari betapa pentingnya melestarikan ilmu seni bela kuno ini. Seni mempertahankan diri yang ketiga ialah Kutub Varisai. Kutub Varisai adalah bentuk seni mempertahankan diri tradisional dari Tamil Nadu, India. Ia adalah sistem pertempuran dinamik yang memfokuskan pada teknik pertempuran tangan ke tangan dan pertahankan diri. Bentuk seni menggunakan pelbagai teknik pukulan, sekatan, bergelut dan mengelak. Pengamal Kutub Varisai mempelajari pelbagai tumbukan, tendangan, pukulan lutut, pukulan siku dan pukulan dengan tangan terbuka. Mereka juga berlatih dalam pergerakan kaki, pendirian dan pergerakan pertahanan. Kaedah latihan termasuk kedua-dua latih tubi solo dan latihan rakan kongsi. Ini membolehkan pelajar mengembangkan kekuatan, kelajuan, ketangkasan dan koordinasi mereka. Kutub Varisai juga memberi penekanan yang kuat pada disiplin mental dan kawalan diri. Ini mengajar pengamal untuk menyedari persekitaran mereka, menilai ancaman dan bertindak balas dengan berkesan. Melalui latihan biasa, pelajar belajar untuk bertindak balas dengan cepat, menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeza dan mempertahankan diri dengan yakin. Bentuk seni ini juga termasuk satu seni bentuk atau urutan yang dilakukan oleh pengamal untuk menunjukkan kemahiran mereka. Bentuk-bentuk ini menggabungkan pelbagai gabungan teknik dan pergerakan ke dalam satu urutan berkoreografi dan mempamerkan kecekapan pengamal dalam Kutub Varisai. Secara keseluruhan, Kutub Varisai adalah seni mempertahankan diri holistik yang menggabungkan kecerdasan fizikal, teknik pertempuran dan disiplin mental mereka. Ini terus diamalkan oleh individu yang berminat dalam seni mempertahankan diri tradisional India dan mereka yang mencari kemahiran mempertahankan diri secara praktikal. Kutub Varisai bukan sahaja menyediakan latihan fizikal tetapi juga menerapkan nilai-nilai disiplin, tumpuan dan rasa hormat. Ini menjadikannya satu bentuk seni mempertahankan diri yang komprehensif. So, seperti yang anda boleh lihat di atas dan di sebelah saya adalah contoh teknik yang dilakukan oleh pelajar dalam seni Kutub Varisai. Terima kasih. Seni mempertahankan diri masyarakat India merangkumi sejarah yang kaya dan pelbagai tradisi seni bela diri yang telah berkembang sepanjang abad. Dari zaman kuno hingga ke hari ini, pelbagai bentuk teknik pertarungan dan bela diri telah diamalkan di seluruh subbenua India. Salah satu seni bela diri yang terkenal iaitu Silambam yang terutamanya diamalkan di wilayah Tamil Nadu. Silambam menggunakan batang atau tongkat panjang sebagai senjata utama dan menekankan kecekapan, gerakan kaki dan koordinasi mata tangan. Salah satu sistem pertarungan yang paling terkenal dan kuno iaitu Kalari Payattu yang bermula di negeri selatan Kerala. Kalari Payattu melibatkan serangan, tendangan, pergumulan, senjata dan teknik penyembuhan.
Ia dianggap sebagai salah satu sistem pertarungan tertua yang masih wujud dan telah mempengaruhi banyak gaya seni bela diri di seluruh dunia. Kutu Varisai, juga dikenal lagi sebagai Kutu Varisai Vadivu, adalah bentuk seni bela diri tradisional dari negeri selatan Tamil Nadu di India. Ia merupakan sistem yang komprehensif dalam pertarungan tanpa senjata yang menggabungkan serangan, tendangan, pertahanan, pergumulan, kunci sendi, lemparan dan teknik bertarung di atas tanah. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap pertahanan diri dan seni bela diri telah berkembang pesat di India dengan penekanan yang lebih besar pada pertahanan diri wanita dan penubuhan pusat latihan khusus. Ini telah membawa kepada pembangunan pelbagai program pertahanan diri dan inisiatif yang bertujuan untuk memberi kuasa kepada individu dan mempromosikan keselamatan peribadi. Secara keseluruhannya, seni mempertahankan diri masyarakat India adalah bidang yang pelbagai dan dinamik yang mencerminkan kekayaan budaya dan warisan sejarah negeri ini sambil menyesuaikan diri dengan keperluan dan minat yang berubah di kalangan rakyatnya. Sekian, terima kasih.